Kemudian sepanjang kuliah kita nanti, kita akan banyak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingatkan kepada para muslimah sekalian, bila sebut je nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi mengingatkan kepada kita dengan satu hadis, "Ghurima anfun man dzukirtu indahu lam yusalli alayya." Nabi kata malang, rugi, bahkan kalau perkataan ghurima tu kalau terjemah betul-betul soalannya celakalah, begitulah. Nabi kata malang, rugi, sangat teruk apabila disebutkan namaku alayya, disebutkan namaku di kalangan kamu, terdengar namaku disebut, lam yusalli alayya, dan kamu tidak berselawat kepadaku. Bukan Nabi nak terukkan kita, tidak, tapi Nabi nak bagi tahu, Nabi SAW nak beri ingat pada kita. Kita dekat shopping komplek agak-agak kita selawat tak? Tengah makan sedap-sedap kat kedai makan selawat tak? Tengah pilih handbag, suami bagi 2,000, belilah handbag apa pun, lagi lupa selawat. Betul kan? Yang sakit lutut pun lupa duk pilih handbag ni. Nak sebutnya kita di majlis-majlis lain, di tempat-tempat lain bukan mudah untuk kita berselawat kepada Nabi. Jadi apabila kita berada di satu tempat yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengingatkan kita tentang Allah, tentang syurga Allah, tentang neraka Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat rugi Nabi kata, sangat malang. Dah disebut namaku, kamu masih lagi lupa, ini sangat dahsyat. Sebab di tempat selain daripada tempat ini kamu lagi lupa, tapi di saat orang menyebut namaku kamu lagi lupa, ini sebesar-besar kemalangan. Sebab apa? Kerana subhanallah, selawat pada Nabi adalah talian hayat yang paling utama, di antara yang paling utama untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi mahu kita ada sebab, ada hujah untuk bantu kita. Tapi kalau time Nabi nak bantu kita, nak bagi syafaat, tengok jumlah selawat kita sangat sikit. Nabi minta dengan kita, tolonglah berselawat kepadanya, bukan untuk Nabi tapi untuk kita, supaya ada hujah, ada sebab yang kuat untuk Nabi Muhammad membantu kita masuk ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucapkan, itu mukadimah kita hari ini, saya ucap terima kasih ya kepada pihak Tibun Nabawi ni. Subhanallah, saya sangat gembira. Ini kali pertama sangat berbesar hati dan dapat berjumpa dengan orang Shah Alam, Masya Allah. Ini juga sebenarnya satu rezeki yang Allah bagi kesempatan. Dan ini mungkin antara kuliah yang terakhir lah. Sebab itu hari ini buat live juga sebelum cuti yang panjang. Sebelum cuti yang panjang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan kesejahteraan. InsyaAllah dalam minggu depan akan melahirkan anak. Subhanallah, insya-Allah. Subhanallah, tengok bagaimana keadaan report doktor dan sebagainya. Bersedia apa saja dengan keputusan doktor, walaupun doktor kata insya-Allah adalah harinya tu akan masuk, apa semua akan buat prosedur seterusnya. Jadi banyak sebenarnya kita dah plan, kita dah terima banyak ceramah sampai hujung bulan sebab ikutkan di YouTube bulan depan. Tapi Allah bagi kesempatan untuk bersama dengan Tibun Nabawi ni pada pagi yang barakah ini, masya-Allah. Mudah-mudahan kekuatan ini kita sama-sama berkongsi. Wanita ni kuat, wanita ni tabah, insya-Allah, bersemangat insya-Allah kita sehinggalah saat akhir. Saat akhir tu banyaklah sehingga saat kematian kita. Subhanallah. Siapa yang selalu berjuang saat hidupnya untuk hadir majlis ilmu, dia selak, dia tolak, dia atur urusan dunia dia, dia mesti nak hadir majlis ilmu. Subhanallah, tanpa milih-milih majlis yang bagaimana, tapi dia mesti tetapkan 1 minggu sekurang-kurangnya sekali contohnya. Sampai akhir hayatnya insya-Allah dia betul-betul berjuang di landasan yang benar, dia mati insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sebab sebagai penuntut ilmu ini satu jihad. Jihad akhir zaman ada 3. Yang pertama jihad fi sabilillah, yang memang tegakkan kalimah Allah di medan perang. Banyak lagi peperangan yang berlaku di muka bumi ni kan, untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu jihad ini juga mungkin jihad menegakkan kalimah Allah ini dalam negara yang tidak ada peperangan, melalui mereka-mereka yang terlibat dengan kepimpinan, terlibat dengan politik dan sebagainya. Jadi yang kedua jihad apa? Iaitu jihad di medan ilmu. Subhanallah. Ibu-ibu nak datang majlis ni berjihad tak ni? Berjihad, subhanallah. Berjihad dengan suami ke?
Berjihad dengan urusan harian kita. Kita perlu atur urusan harian kita. Kita perlu masa awal-awal mungkin kita settle dulu. Sebab ada muslimah kata, "Ustazah, suami saya dah tak bagi dah ikut kuliah ustazah." Kenapa? Dia marah saya ke? Tak, bila saya balik saya tak masak. Bila saya balik dia kata buat muka penat. Lama-lama dia kata baik tak pergi kuliah. Bila pergi kuliah je beli, bila pergi kuliah je beli. Lagi dia nak pergi kuliah. Jadi di situ dalam kita keluar menuntut ilmu, tanggungjawab kita di rumah jangan diabaikan. Subhanallah. Dalam kita keluar menuju ke majlis-majlis, kita kena ingat bos besar kita. Kita kena ingat di antara laluan utama kita ke syurga Allah apabila seorang wanita itu meninggal dalam dapat redha suaminya. Masya Allah, kita nak kupas suami yang macam mana tu susahlah kita nak kupas. Tapi kalau dia dapat redha suami yang diredai oleh Allah, maka ya Allah dijaminlah syurga bagi wanita tersebut. Allahu Akbar.